أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Siti Murdiah binti Saleh dan rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tugasan berkumpulan subjek MPU 33012 Ilmu Wahyu dan Sains. Pembentangan kami pada kali ini berkaitan sains fizikal iaitu penciptaan bumi menurut perspektif Al-Quran dan sains. Poster ini menceritakan tentang proses penciptaan bumi menurut perspektif Al-Quran dan sains serta kaitannya dengan teori-teori sains masa. Metodologi kajian ini adalah menggunakan kaedah kajian secara kualitatif di mana para pengkaji membentangkan dan menganalisis fenomena, peristiwa dan pemikiran seseorang maupun individu. Kewujudan muka bumi yang sungguh indah mata memandang ini membuktikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa atas segala perkara. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengulangi perkataan di langit dan di bumi. Tujuannya adalah supaya manusia sentiasa mengingati tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda. Tauhid yang benar akan membawa kepada satu kepercayaan yang utuh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pencipta dan Maha Besar. Tiada yang setanding dengannya, kekuasaannya tiada batasan dan tiada juga yang mampu menandinginya. Konsep penciptaan bumi yang kita duduki ini telah berlaku dengan penuh keajaiban. Semestinya, ianya wujud dari pelbagai proses yang sangat menakjubkan. Sebagai contoh, bumi telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, iaitu Allah SWT itu sendiri. Bumi merupakan satu unit yang sangat kecil dan kerdil apabila dibandingkan dengan planet-planet lain di alam semesta yang seperluas ini. Bumi yang terbentang luas ini mempunyai rahsia di luar kemampuan di akal manusia untuk berfikir dan menerokai seluruh isi dalam bumi. Sebagai contoh, keajaibannya dapat dilihat daripada awal proses bumi itu diciptakan oleh Allah SWT itu sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan adakah benar teori Big Bang berkait dengan konsep penciptaan bumi. Kajian berkenaan proses penciptaan bumi telah pun dilakukan oleh para ilmuwan sejak berdekat-dekat tahun lamanya. Daripada pelbagai kajian dilakukan, bermacam-macam teori yang dikeluarkan oleh para ilmuwan mengikut dapatan kajian masing-masing. Akan tetapi, teori yang menjadi perbualan umum dan diterima oleh kebanyakan ahli pengkaji hanyalah satu, iaitu teori Big Bang. Teori ini menerangkan kepada kita sejarah awal penciptaan alam ini. Ia bermula daripada satu titik yang padat dan padu. Kemudian ia mengembang dan akibat daripada ketumpatan dan kepanasan yang amat tinggi, titik tersebut melakukan letupan yang amat dahsyat yang disebut sebagai Big Bang. Teori ini diterima oleh kebanyakan pengkaji kerana penerangan dan penjelasannya dianggap lengkap dan boleh diterima akal. Allah berfirman yang bermaksud, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawa langit dan bumi keduanya dahulu bercantum, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Berdasarkan ayat tersebut, rotakon ditafsirkan sebagai suatu benda yang terhimpun dan padu. Ia digambarkan seolah-olah alam semesta ini pada awalnya adalah suatu titik yang tunggal. Manakala fatkon pula bermaksud terbuka atau terukai, yang mana digambarkan seolah-olah telah terjadinya letupan yang dahsyat pada alam semesta dan telah memisahkan antara mereka. Akan tetapi, menurut tafsiran seorang ulama tabi'in berkenaan ayat 30 daripada surah Anbiya ini, Imam Sa'id bin Jubair menafsirkan bahawa langit dan bumi sebelum ini melekat antara satu sama lain. Apabila langit ditinggikan, terzahirlah bumi. Maka berlakulah pemisahan antara mereka dan itulah yang dimaksudkan Allah dalam ayat tersebut.
Seterusnya, saya akan menerangkan hasil dapatan daripada persoalan bagi objektif yang kedua, iaitu apakah hikmah Allah menciptakan bumi. Salah satu hikmah yang dapat kita perolehi daripada proses penciptaan bumi adalah mengakui akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 44 yang bermaksud, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahawa segala sesuatu tidak diciptakan secara sia-sia tanpa keperluan dan tujuan, melainkan ianya memiliki pelbagai hikmah. Hikmah yang kedua adalah untuk membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berpengetahuan. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan langit dan bumi dengan penuh keunikan dan keindahan yang sungguh luar biasa dan tiada tandingannya. Dan hikmah yang ketiga adalah sebagai tempat perlindungan kepada makhluk ciptaannya. Kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi yang di atasnya terdapat manusia, haiwan dan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang saling bergantung antara satu sama lain. Menurut kajian saintis di Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika atau lebih dikenali sebagai NASA, bumi diklasifikasikan sebagai planet yang paling sesuai untuk kehidupan. Merujuk kepada NASA, bumi selamat untuk didiami oleh hidupan seperti manusia, haiwan dan tumbuhan kerana bumi mempunyai udara yang selamat dan membekalkan oksigen kepada manusia. Melalui hasil dapatan, udara yang kita hirup ini mengandungi 78% nitrogen, 20% oksigen dan 2% gas-gas lain. Ini menunjukkan bahawa lebih 3/4 udara bumi ialah nitrogen. Pecahan udara ini yang membolehkan kita bernafas. Walaupun statistik menunjukkan nitrogen merupakan unsur paling banyak dalam atmosfera, namun dalam kerak bumi, unsur yang paling banyak ialah oksigen yang merangkumi 46.4% daripada jisim bumi. Objektif 3, benarkah fahaman seseorang berkenaan bumi ini mendatar? Terdapat dua hasil dapatan, iaitu yang pertama, perselisihan faham bentuk muka bumi akibat tafsiran ayat Al-Quran mengikut fahaman tersendiri. Yang kedua, tiada pembuktian sama ada bumi ini mendatar atau sfera dalam Al-Quran, namun boleh dibuktikan oleh ilmu falak dan astronomi. Isu bumi mendatar menjadi salah satu isu dalam komuniti masyarakat disebabkan terdapat sebilangan kelompok yang mendakwa bahawa bumi itu datar dan mereka cuba untuk meyakinkan kepada masyarakat bahawa dakwaan mereka itu benar. Hal ini timbul akibat kefahaman yang berbeza-beza ke atas ayat-ayat Al-Quran yang ditafsir mengikut fahaman tersendiri dan perbahasan secara umum. Imam Al-Gharib Al-Asfahani ada menyebut kalimah yukawiru daripada surah Az-Zumar ayat 5 bermaksud kawiru syai', iaitu melingkari sesuatu atau penggabungan di antara hujung sesuatu dengan hujung yang lain, seperti gulungan serban yang melingkari dan membungkus kepala. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran halaman 729. Pembuktian bumi adalah sfera melalui aplikasi astronomi dan aeronautik seperti hitungan trigonometri sfera dalam asas pencarian azimut kiblat. Selain itu, bumi boleh dilihat dalam bentuk sfera daripada cerapan garis ufuk, iaitu ufuk mar'i, ufuk pandangan dan ufuk hakiki, ufuk sebenar. Di samping itu, fenomena gerhana bulan dan matahari yang berlaku setiap tahun, namun hanya boleh dilihat pada lokasi yang tertentu sahaja, membuktikan bumi ini membentuk sfera. Menurut penulisan yang bertajuk Bumi Datar versus Bumi Sfera, Kacamata Astronomi dan Falak oleh Ustaz Ahmad Ifat bin Ikmal Hisham dari UMPSI dan Encik Syarin Ahmad AJK Falak Bidai Persekutuan, ayat Al-Quran tidak menyebut dengan jelas bentuk muka bumi yang sebenar. Namun melalui kajian dan perkembangan bidang sains, khususnya ilmu falak dan astronomi, telah membuktikan bahawa terdapat banyak petunjuk dalam Al-Quran tentang ilmu-ilmu tersebut. Sebagai kesimpulan yang dapat dirumuskan, jika kita merenung alam ini dengan sebaiknya, pasti akan terselah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar dalam mentadbir segala urusan. Pada penciptaan langit dan bumi ini, akan pula kita perhatikan keteraturan, keharmonian serta keindahannya yang tiada tolok bandingnya. Selain itu, sumbangan sains Islam dalam semua bidang keilmuan telah menyadarkan dunia pada hari ini betapa ilmu yang berpaksikan kehidupan manusia. Setiap penerangan dalil-dalil Al-Quran jelas menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang yang berakal
akal untuk berfikir akan kebenarannya, dan perlu diakui bahawa Islam adalah agama yang benar dan Allah adalah pencipta langit dan bumi serta seisinya. Akhirnya, diharapkan dengan beberapa pendedahan berhubung dengan penciptaan bumi ini menambahkan keyakinan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri segala nikmat dan pemberiannya. Sekian, terima kasih.